Kalau kita tengok video tu, nauzubillah, mereka tuduh Nabi Muhammad SAW menipu para sahabat. Nauzubillah. Macam mana boleh dapat idea Nabi menipu tu? Sebab mereka tahu pernah satu masa Nabi Muhammad SAW mempunyai 9 orang isteri. Kemudian Allah turunkan wahyu surah An-Nisa surah keempat ayat nombor 3 bahawa lelaki Islam maksimum boleh ada 4 isteri sebab perintah daripada Allah. Ingat lagi tak ayat itu? Surah Nisa ayat nombor 3 tu. Maksud ayat Quran tu dia kata, kawinlah wanita yang kamu suka, 2, 3 ataupun 4. Sekiranya kamu kuatil, kamu tidak dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri kamu, maka kahwin hanya 1. Dan selepas ayat ini diturunkan, Nabi perintahkan tak para sahabat, siapa-siapa yang ada lebih daripada 4 isteri, lepaskanlah mereka ataupun cerailah mereka. Berarti mereka hanya boleh pilih 4 di kalangan isteri-isterinya. Persoalan saya, para sahabat ikut tak perintah Nabi? Ikut. Tapi siapakah yang tidak menceraikan isterinya, yang simpan 9? Nabi kekalkan 9, Nabi tak cerai. Maka non-Muslim lihat, ayat itu turunkan perintah keempat, dia suruh orang simpan 4, dia simpan 9. Maka salah fahamlah mula berlaku. Mereka kata Nabi, na'udzubillah, menipu para sahabat. Sebagai seorang Islam, kita percaya ke Nabi menipu? Na'udzubillah, kita tak percaya. Itu salah faham. Sekarang ni, macam mana kita nak ulas bila orang bertanya, bila orang salah faham? Yang pertama, kita kena bagi tahu orang yang tanya soalan. Kalau nak baca Quran, kita kena tahu konteks ayat Quran itu. Kita tak boleh baca Quran di luar daripada konteksnya. Saya bagi contoh. Kadang-kadang Allah sebut dalam Quran, ya ayuhan nas. Apa maksudnya? Allah bercakap dengan semua manusia, bukan saja bercakap dengan orang Islam, tetapi wahai manusia. Allah cakap dengan semua manusia, maka konteksnya semua manusia. Kadang-kadang Allah sebut ya ayyuhallazina amanu, maka Allah cakap dengan orang-orang yang beriman. Kadang-kadang Allah kata qul ya ahlul kitab. Kalau kita tanya mufassirun, apa maksud qul ya ahlul kitab? Mufassirun kata rujuk kepada Yahudi dan Nasrani. Berarti kita kena tahu konteks ayat ini dulu. Sekarang ni surah Nisa surah keempat ayat nombor 3 ni, apa konteksnya? Dan kalau kita lihat tafsir Quran, apa yang dia tafsirkan datang tak daripada tafsir-tafsir Quran yang utama dalam Islam? Yang pertama, Quran boleh tafsir Quran, Sunnah boleh tafsir Quran, sahabat boleh tafsir Quran, ulama-ulama terkemuka Islam di dunia yang boleh tafsirkan Quran. Sekarang ni yang dia sebut tadi itu datang daripada tafsir kat mana? Tafsir daripada mana? So biasanya dia susah nak tahu, dia tak susah nak cakap sebab dia tak tahu. So kita bagi tahu dia. Kalau kita lihat surah Nisa surah keempat ayat nombor 3 ni, ayat ini dia punya konteksnya adalah syariat ini diturunkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk umat Nabi saja. Berarti selepas ayat ini diturunkan, surah Nisa surah keempat ayat nombor 3 ni, mulai saat itu umat Islam lelaki maksimum boleh ada 4 orang isteri pada satu masa sehingga hari kiamat. Berarti syariat ini tidak akan berubah lagi. Ini adalah syariat yang diturunkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setuju atau tak setuju? Tetapi untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah beri dia syariat yang lain, yang disebut dalam surah Al-Ahzab surah 33 ayat 50 hingga 52. Berarti syariat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah beri dia Allah bagi dia syariat yang lain, tak sama dengan umat dia. Dan kalau kita lihat
ayat yang saya sebut tadi, ada dua perkara yang sangat penting dalam ayat itu. Yang pertama, iaitu Allah tak benarkan Nabi menceraikan mana-mana satu isterinya. Allah tak benarkan, Allah tak bagi. Nabi tak ceraikan isteri, Nabi simpan 9, bukannya menipu, tetapi itu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia. Tak boleh cerai, tak boleh lepaskan sesiapa. Kenapa? Sebab semua isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya umum mukminin, ibu kepada semua orang mukmin. Tak boleh cerai. Kalau cerai, siapa boleh kahwin ibu dia sendiri? Ada tak orang mukmin di sini boleh kahwin ibu kamu sendiri? Tak boleh. Itulah Nabi tak cerai sebab ini perintah khas daripada Allah kepada dia, tak boleh cerai. Bukan saja itu, ayat seterusnya, tak boleh kahwin lagi. Dah lah tak boleh cerai, satu isu. Syariat untuk Nabi juga tak boleh kahwin lagi. Walaupun perempuan tu betapa cantik, hati Nabi betapa suka, tak boleh kahwin lagi. Allah telah tutup kotanya. Allah tak benarkan dia kahwin lagi. Ini adalah syariat khas untuk Nabi. Tetapi untuk umat Nabi lain. Kita boleh kahwin, boleh cerai, boleh kahwin, boleh cerai. Betul atau tidak? See, kalau kita faham konteks ayat ini dengan konteks ayat ini, maka berlaku tak? Berlaku tak Nabi menipu sekarang? Dan kalau faham konteksnya, berlaku tak Nabi menipu sekarang? Tidak berlaku lagi. Maka tugas kita menjelaskan, bukan marah-marah, jangan.